So, sinopsis untuk Plastic Ocean ni adalah sebuah filem oleh Juventus dan Aaron Music yang diarahkan oleh Craig Leslie pada 2016, di mana filem yang berdurasi 90 jam ini merupakan sejenis filem dokumentari. Filem ini mengandungi penggambaran Craig Leslie sebagai pengarah filem dan pasukan saintis antarabangsa, di mana mereka memiliki lebih daripada 20 lokasi selama 4 tahun untuk mendedahkan punca dan sebab pencemaran plastik di lautan. Dokumentari ini menunjukkan pengumpulan besar-besaran serpihan plastik terapung di lautan dan mengakibatkan daripada bentuk pencemaran ini terhadap persekitaran marina. Dalam filem ini juga menunjukkan mereka menyiasat bagaimana ia memberi kesan kepada setiap daripada kita mengenai masalah kesihatan manusia yang baru berkembang. Filem ini juga bermula apabila Craig Leslie dan pasukannya mendapat misi untuk mencari ikan paus biru di perairan Sri Lanka. Tapi selepas mereka menemui ikan paus biru itu, mereka juga mendapati koleksi sisa plastik minyak taburan dan serpihan kecil terapung bebas di tengah laut bebas. Selepas itu membuatkan seluruh pasukan ini berasa sedih dan terkejut kerana lautan Sri Lanka telah ditutup selama 30 tahun. Tapi apa yang berlaku adalah lautan tersebut tercemar dengan plastik, sisa-sisa plastik dan sisa-sisa lain. Ontologi dalam falsafah ilmu merujuk kepada kajian mengenai sifat sebenar kewujudan atau realiti. Ia membincangkan pertanyaan tentang apa yang wujud, struktur kewujudan dan hubungan antara entiti-entiti yang wujud. Dalam konteks ilmu, ontologi membantu kita memahami asas-asas ontologika yang mendasari bidang penyelidikan dan konsep yang membentuk struktur realiti dalam sesuatu domain ilmu. Ontologi dan sains alam sekitar berkait rapat kerana ontologi membicarakan hakikat kewujudan dan struktur realiti. Sementara sains alam sekitar berusaha untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena semula jadi dan persekitaran di alam sekitar kita. Ontologi membentuk landasan konseptual yang mendasari pertanyaan-pertanyaan asas mengenai apa yang wujud dalam alam semesta, manakala sains alam sekitar menggunakan kaedah saintifik untuk menyiasat dan menjawab soalan-soalan ini melalui pemerhatian, pengukuran dan eksperimen. Dengan kata lain, ontologi membimbing pemahaman kita tentang realiti, sementara sains alam sekitar menyumbang kepada pengembangan pengetahuan praktikal tentang dunia fizikal. Di dalam filem Plastic Ocean, penggambaran yang dramatik dan menyentuh tentang penyebaran luas sampah plastik di sekitar ruang bumi memaparkan pandangan yang mendalam tentang realiti ontologi dalam konteks alam sekitar. Ia menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai hubungan antara manusia dan alam, tanggungjawab manusia terhadap planet ini dan kesan mendalam dari penggunaan plastik yang berlebihan terhadap realiti ekologi. Pemikiran ontologi dalam konteks filem ini juga hanya sekadar memberikan gambaran visual tentang kerosakan alam sekitar, tetapi juga merangkumi dimensi filosofi yang lebih mendalam. Filem ini merangsang pemikiran tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar dan memberikan perspektif yang mendalam tentang tanggungjawab kita terhadap bumi. Seterusnya ialah penampilan yang nyata. Filem ini mengangkat penonton ke dalam dunia realiti pahit mengenai pencemaran plastik yang meluas di lautan. Dengan pemandangan yang jelas dan kuat, ia menggambarkan kehadiran terbesar sampah plastik yang mempengaruhi ekosistem laut secara signifikan. Imej-imej yang disampaikan merangkumi gambaran yang tidak terbantahkan tentang bagaimana sampah plastik telah menyelubungi lautan, mencemari habitat alam sekitar dan memburukkan keadaan ekologi marine secara keseluruhan. Dengan memberi gambaran yang begitu mencolok, filem ini membangkitkan bukan hanya perhatian tetapi juga pemikiran mendalam di kalangan penonton. Ia menimbulkan refleksi mendalam tentang hakikat kewujudan plastik dan kesan negatif luar biasa terhadap kehidupan laut. Penonton diajak untuk memikirkan betapa besarnya impak perbuatan manusia terhadap ekosistem laut yang semestinya mempengaruhi keseluruhan keseimbangan alam. Selain itu, penyampaian pesanan di dalam filem tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi tentang pencemaran plastik, tetapi juga menggalakkan kesedaran dan tanggungjawab individu serta masyarakat secara keseluruhan terhadap isu lingkungannya, terutama dalam penanganan sampah plastik. Ia membawa penonton ke dalam refleksi mendalam tentang peran dan tanggungjawab manusia dalam menjaga alam sekitar, dengan menggarap realiti ontologi yang menyoroti hubungan antara manusia dan alam. Filem ini mendedahkan bagaimana setiap tindakan manusia, termasuk penggunaan plastik sekali pakai, turut memberi semangat terhadap pencemaran yang meluas di lautan. Filem ini juga mendorong penonton untuk merenung, bertindak dan bertanggungjawab atas tindakan mereka dalam usaha melindungi bumi kita.
Sekian, terima kasih. Untuk pemahaman kebajikan. Tambahan pula, filem ini memberikan gambaran yang mencengkam tentang impak penggunaan plastik terhadap ekologi laut. Filem ini juga menyajikan isu ontologi yang memperlihatkan betapa tindakan manusia mampu mengubah realiti ekologi dan menjejaskan keseimbangan alam secara menyeluruh. Dengan menggambarkan betapa besarnya dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan, khususnya dalam hal penggunaan dan pembuangan plastik. Filem ini menyampaikan fakta tak terbantahkan bahawa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan alam. Melalui pemahaman ontologi ini, filem menggambarkan bagaimana sampah plastik yang masuk ke dalam laut telah menyebabkan gangguan besar kepada ekosistem laut. Ia mempengaruhi kehidupan spesies maritim dan mengubah realiti ekologi yang semestinya seimbang. Kesimpulannya, di dalam filem A Plastic Ocean, realiti ontologi yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam sekitar, terutamanya dalam masalah pencemaran plastik, disampaikan secara dramatis. Filem ini tidak hanya memberikan gambaran visual tentang kerosakan alam, tapi juga merangsang pemikiran filosofis yang mendalam mengenai dampak tindakan manusia terhadap realiti ekologi. Dengan memberitahu tentang pentingnya kesedaran dan tanggungjawab terhadap alam sekitar, filem ini mengajak penonton untuk merenung peran serta mereka dalam menjaga kelestarian bumi. Keseluruhan karya ini mempertegaskan bahawa pemahaman ontologi tentang hubungan manusia dengan alam sangat penting untuk menggugah kesedaran dan tindakan kolektif dan menjaga keseimbangan alam. Jadi slide seterusnya adalah epistemologi. Istilah epistemologi merupakan kata pinjam daripada bahasa Inggeris yang berasal dari gabungan dua perkataan Greek iaitu epitisme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan juga perbincangan. Di dalam filem A Plastic Ocean terdapat beberapa elemen penting yang boleh dikaitkan dengan epistemologi. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan. Jadi, epistemologi yang pertama yang dapat dikaitkan dengan filem ini adalah pengumpulan pengetahuan. Filem ini memberikan pandangan tentang realiti pengurusan sisa plastik di lautan. Pada kadar semasa, plastik dijangka melebihi semua ikan di laut menjelang 2050. Pencemaran plastik mempunyai kesan langsung dan maut kepada hidupan liar. Beribu-ribu burung laut dan penyu laut, anjing laut dan mamalia laut lain dibunuh setiap tahun selepas menelan plastik atau terjerat di dalamnya. Benjamin Meyerhofer telah menyampaikan pengetahuan kepada penonton tentang kesan sisa plastik ke atas air berhampiran dan implikasinya terhadap hidupan marin. Dalam konteks epistemologi, ia menjawab soalan tentang asas dan bagaimana kita boleh memperoleh pengetahuan tentang isu semasa. Seterusnya, penyelidikan juga adalah epistemologi yang terdapat di dalam filem A Plastic Ocean. Ahli biologi marin iaitu Sylvia Earle mengajak penonton untuk melihat penyelidikan saintifik yang dilakukan di dalam filem ini. Ini adalah untuk memahami kesan ke atas plastik kepada persekitaran. Beliau menerangkan sekurang-kurangnya 14 juta tan plastik berakhir di lautan setiap tahun dan plastik akan membentuk 80% daripada semua serpihan marin yang ditemui dari perairan permukaan ke sedimen laut dalam. Spesies marin termakan atau terjerat oleh serpihan plastik yang akan menyebabkan kecederaan parah dan kematian. Beliau menerangkan bahawa proses penyelidikan ini memerlukan pendekatan epistemologi di mana mereka menerangkan cara untuk memahami fenomena dan menggunakan metodologi untuk mengumpul data. Beliau menekankan kepentingan dalam penyelidikan kepada penonton supaya memperoleh maklumat yang tepat untuk mengurangkan pembuangan sisa plastik ke dalam lautan. Di samping itu, epistemologi dalam filem ini juga adalah pemahaman sosial. Selain itu, filem ini mengukuhkan ikatan antara orang awam, industri dan pengguna plastik.
Ini mewujudkan ruang untuk refleksi tentang bagaimana pemahaman dan tindakan kolektif kita sebagai masyarakat untuk membentuk realiti sosial. Dalam epistemologi, kita boleh memahami bagaimana pengetahuan kita membentuk persepsi kita tentang masalah dan penyelesaian. Filem ini mendokumentasikan sains terbaru yang membuktikan bagaimana plastik hancur sebaik sahaja memasuki lautan dengan terpecah menjadi zarah kecil yang memasuki rantai makanan di mana ia menarik toksin seperti magnet. Toksin ini disimpan dalam tisu lemak makanan laut dan akhirnya dimakan oleh kita. Epistemologi yang terakhir berdasarkan filem ini ialah cabaran pandangan. Berdasarkan filem ini, ia mungkin juga menggugat pandangan atau keyakinan penonton tentang penggunaan plastik dan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar. Ini mencerminkan aspek epistemologi di mana pengetahuan tidak sentiasa statik tetapi boleh berubah dan berkembang apabila kita terdedah kepada maklumat baru. Sebagai contoh, pekerja yang terdedah kepada gencang plastik boleh mengalami masalah paru-paru, mungkin disebabkan oleh kerosakan yang disebabkan oleh keradangan. Para saintis juga tahu bahawa bahan kimia yang membentuk plastik ini adalah toksik kepada manusia dan hidupan laut pada kepekatan yang cukup tinggi. Secara keseluruhannya, filem ini dan epistemologi yang dibincangkan di dalam dapat memainkan peranan dalam proses epistemologi dengan merangsang pemikiran, refleksi dan pertanyaan tentang bagaimana kita memahami dunia dan kesan tindakan kita terhadap alam sekitar. Saya akan membentangkan tentang topik aksiologi. Aksiologi adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian nilai, termasuk yang berkaitan dengan etika, estetika, dan budaya. A Plastic Ocean ialah sebuah filem yang meneroka kesan pencemaran plastik ke atas lautan dunia. Dari segi aksiologi, filem ini membincangkan beberapa nilai utama, yaitu kemampanan. Filem ini menggalakkan penonton menilai semula corak penggunaan mereka dan menggalakkan amalan mapan. Ia meningkatkan kesadaran tentang keperluan untuk mengurangkan penggunaan plastik dan menerima alternatif yang lebih mesra alam dan menekankan nilai kehidupan lestari. Nilai yang kedua ialah pertimbangan etika. Film ini juga menyentuh pertimbangan etika yang berkaitan dengan pengeluaran plastik, pelupusan, dan akibat untuk komuniti yang terjajah. Ia mendorong penonton untuk merenung tentang implikasi etika budaya, membuang sampah, dan kesan pencemaran plastik yang tidak seimbang terhadap populasi tertentu. Nilai yang terakhir ialah pemahaman saintifik. Film A Plastic Ocean menekankan kepentingan pengetahuan saintifik dalam menangani isu alam sekitar. Ia menghargai peranan penyelidikan saintifik dalam menjelaskan tahap pencemaran plastik dan penyelesaian maklumat. Rumusan yang dapat dirumuskan berdasarkan tugasan filem A Plastic Ocean ini ialah filem ini telah merangsang pemikiran tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar dan memberi perspektif yang mendalam tentang tanggungjawab kita terhadap bumi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana alam semesta ini berkait erat dan saling berhubung di mana kehidupan manusia dan kehidupan laut yang saling bergantung di antara satu sama lain. Oleh hal demikian, filem ini telah membawa penonton ke alam dunia realiti yang pahit mengenai pencemaran plastik yang meluas di lautan. Pencemaran plastik umumnya datang dari manusia. Seterusnya, filem ini telah memberi penekanan pada cara kita memahami dan memperolehi pengetahuan tentang masalah ini melalui observasi, penelitian ilmiah dan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam proses epistemologi, ia telah merangsang pemikiran, refleksi dan pertanyaan tentang bagaimana kita memahami dunia dan kesan tindakan kita terhadap alam sekitar. Oleh itu, pencemaran plastik mempunyai kesan langsung dan membawa maut kepada hidupan marin yang termakan atau terjerat oleh serpihan plastik. Di samping itu, filem ini juga telah mendorong banyak nilai-nilai moral tentang tanggungjawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan dan kehidupan laut. Contohnya, tanggungjawab sosial individu dan inisiatif dalam menangani isu pencemaran plastik. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang ditengahkan untuk mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Contohnya, mengurangkan penggunaan plastik dalam sektor perniagaan seperti menggantikan penggunaan plastik kepada beg kertas. Hal ini dikatakan demikian kerana sektor ini telah menyumbang pembuangan plastik yang tertinggi dalam negara.
terutamanya penjagaan di sekitar pantai untuk sektor pelancongan. Oleh itu ia berperanan besar menjadi penyumbang utama terjadinya pencemaran plastik. Selain itu, menerapkan pendidikan awal kepada pelajar tentang penjagaan alam sekitar. Contohnya, secara khusus dalam subjek geografi. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat memberikan kesan awal kepada setiap peringkat umur dan menerapkan tabiat yang baik dalam diri sendiri. Di samping itu, kita hendaklah berhenti minum menggunakan botol plastik. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan botol plastik akan menyukarkan proses kita semula.